Sebelum memulakan pembentangan video tugasan ini, diperkenalkan 5 orang ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Saad Fahimi bin Yusof, nombor matrik 269116, Siti Salina binti Tumin 268669, Amirul Izra bin Daud 268984, Nur Azlinda binti Mat Yaakob 269337 dan Muhammad Haris bin Muhammad Jamil 269156. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Saad Fahimi bin Yusof, nombor matrik 269116. Kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu isu komunikasi di dalam industri pembinaan. Okay. Pandemik penyakit coronavirus 2019 COVID-19 menyebabkan gangguan yang meluas di seluruh dunia dan akibatnya beberapa negara termasuk Malaysia terpaksa melaksanakan perintah berkurung dan sekatan pergerakan dalam usaha untuk menghentikan virus daripada merebak. Jawatan Kuasa Kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mentakdirkan pandemik sebagai peristiwa luar biasa yang menimbulkan risiko kesihatan awam kepada negara lain disebabkan oleh penularan penyakit melintasi sempadan antarabangsa dan mungkin memerlukan tindak balas seluruh dunia yang diselaraskan. Salah satu daripada 3 penyumbang terpenting ekonomi negara iaitu industri pembinaan. Tindakan mengenakan penutupan dalam sektor tertentu menyebabkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menjadi lemah kerana ketegangan perdagangan yang tidak dapat diselesaikan. Kejatuhan pelaburan, pasaran yang lebih tidak menentu dan ketidaktentuan geopolitik. Justru ekonomi domestik diramal mengucup antara 5% hingga ke 3% pada 2020. Nantinya langkah-langkah pencegahan yang digunakan dalam industri pembinaan untuk mengawal penyebaran virus mempunyai pengaruh yang besar. Kemerosotan hasil dan peningkatan isu penyampaian projek mengakibatkan kapitasi yang lemah dalam kalangan pemain industri sekaligus memberi kesan negatif kepada tenaga buruh. Industri pembinaan telah menurun sebanyak 21% manakala nilai kerja pembinaan yang telah siap menurun sebanyak 12%. Pandemik COVID memberi kesan kepada kehidupan manusia dan mengheret ke tahap paling teruk melibatkan kebanyakan penyumbang ekonomi utama. Projek pembinaan terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan kerana bahan dan peralatan tidak mencukupi disebabkan penutupan sektor-sektor tertentu. Banyak projek masih ditangguh dan menunggu kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan sebelum mereka boleh meneruskan kerja. Oleh itu adalah penting untuk memastikan setiap individu yang terlibat dalam suatu projek mempunyai pemahaman yang baik tentang aktiviti harian yang berlaku di tapak pembinaan. Interaksi yang baik melalui pelan pengurusan komunikasi yang mendalam antara buruh dan penyelam merupakan elemen penting dalam mencegah virus daripada merebak. Ini penting kerana pekerja asing mudah terdedah jangkitan COVID-19 kerana keadaan tempat penginapan mereka juga mungkin berada penyebaran wabak COVID-19. Selain itu, ramai juga pekerja asing melarikan diri kerana rawatan yang diberikan atau penyelesaian perubatan yang tidak memuaskan hati mereka juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja dapat melambatkan dalam sebuah industri. Maka pelan pengurusan komunikasi projek haruslah direka berdasarkan elemen kritikal situasi sebenar di tapak pembinaan. Dalam pembinaan eksekutif buruh, kekurangan penyepaduan projek cenderung akan mengalami kos tambahan daripada konflik. Kerja semula dan masa pembinaan yang lebih lama, oleh itu pengurusan komunikasi projek mengenal pasti titik kegagalan dalam pengurusan komunikasi serta merumuskan tindakan pembaikan merupakan peranan penting dalam kejayaan sebuah industri terutamanya dalam industri pembinaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Izra bin Daud, nombor matrik 268984. Okey, saya ingin menerangkan berkenaan dengan isu dan cabaran. Salah komunikasi tidak dapat dielakkan dalam industri pembinaan kerana kerumitan dan dinamiknya. Ia jauh lebih sensitif apabila pelbagai pihak berkepentingan terlibat dalam satu projek. Dengan berbilang pihak yang terlibat, maklumat sering disalah tafsirkan dan dihantar lewat. Maklumat yang salah dan tertangguk selanjutnya akan memberi kesan buruk kepada kejayaan suatu projek. Selain itu, mesej sering disampaikan melalui saluran komunikasi yang tidak jelas yang mengakibatkan salah faham. Prosedur operasi standard SOP yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada asalnya membenarkan kehadiran hanya separuh daripada kaki tangan di tapak. Bagaimanapun SOP semasa diwujudkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN menekankan kepentingan mengekalkan jarak sosial pada setiap masa. Berdasarkan kajian literatur, 9 halangan pengurusan komunikasi yang biasa dihadapi dalam industri pembinaan ialah maklumat yang terherup, pelbagai pihak berkepentingan, penggunaan jargon teknikal, saluran komunikasi tidak jelas, halangan bahasa, penyebaran maklumat lewat kekurangan keperluan kemahiran, persekitaran kerja pelbagai budaya dan faktor personality.
Dilaporkan hampir 1.99 juta buruh asing telah didaftarkan di Malaysia, di mana majoriti bilangan itu daripada mereka diserahkan di bawah industri pembinaan. Buruh asing yang berlainan bangsa dan latar belakang pendidikan atau kemahiran ini merupakan satu isu yang akan menyebabkan pihak berkepentingan termasuk salah komunikasi. Halangan bahasa ini semakin teruk kerana buruh asing yang datang dari berbagai bangsa dan bercakap dalam berbagai bahasa, logat dan dialek boleh menyebabkan gangguan komunikasi yang teruk. Pelaporan kemajuan pimpinan dan sikap suasana berbilang budaya dan saluran komunikasi yang jelas semuanya disebut sebagai aspek kritikal dalam melaksanakan pengurusan komunikasi yang baik. Tambahan pula disebabkan oleh kurang pengalaman dan sikap pekerja saluran komunikasi yang berbelit-belit menghasilkan aliran maklumat yang bercanggah. Selain itu, penghantaran maklumat lewat menyumbang kepada prestasi buruk. Kajian ke atas projek Lebuh Raya Dubai Fujairah mendapati bahawa pekerja pengurusan yang tidak berpengalaman dan kekurangan perkongsian pengetahuan dalam kalangan buruh projek pembinaan didapati menjadi dua halangan komunikasi yang paling ketara. Okey, dalam kajian yang sama mengenal pasti 6 halangan pengurusan komunikasi projek iaitu sekatan kepada maklumat, isu budaya, kelewatan dalam berkongsi maklumat, cabaran teknikal, kekurangan maklum balas dan kekurangan kerjasama. Elemen-elemen yang membawa kepada miskomunikasi ini mesti ditangani dan tindakan yang sesuai perlu diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Walaupun terdapat kejayaan dan inovasi teknikal, industri pembinaan Malaysia masih jarang menerima pelbagai teknologi kerana pelbagai halangan seperti perbelanjaan, harga, budaya dan pengetahuan teknikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Salina binti Tumen, nombor metrik 268669. Pengurusan komunikasi dalam industri pembinaan. Apa itu komunikasi? Lihat slide ini. Komunikasi penting dalam menjayakan aktiviti projek dalam industri pembinaan. Pengurusan komunikasi projek perlu memastikan aliran maklumat projek dan keperluan pihak berkepentingan dipenuhi dengan menjalankan aktiviti. Model-model diterapkan dalam peranan pengurusan komunikasi dalam industri pembinaan seperti di dalam paparan berikut. Asasnya, plan pengurusan komunikasi projek dibangunkan berdasarkan model Shannon-Weaver. Mementingkan maklum balas penerima bagi memastikan kualiti komunikasi memenuhi jangkaan. Howard Laswell juga memperkenalkan model ini. Saksikan slide berikutnya. Komunikasi dalam industri pembinaan digambarkan sebagai perkongsian maklumat. Dan metodologi projek sebagai platform saling difahami antara pengirim dan penerima. Pengurus projek perlu mewujudkan kemahiran interpersonal untuk menyampaikan maklumat dengan cekap. Komunikasi yang berterusan antara ahli pasukan dalam mencapai kejayaan projek dan dapat mengurangkan halangan. Ini yang berlaku dalam industri pembinaan semasa COVID-19 semasa Perintah Perkawanan Pergerakan PKP di mana kebanyakan mereka tidak bersedia dan tiada plan komunikasi alternatif kerana aktiviti tapak. Pembinaan memerlukan kehadiran fizikal di tapak binaan. Cabaran itu telah mengubah pendekatan berfungsi dengan ketara dalam mengurusan komunikasi dan mengatasi masalah teknikal di mana pengurusan komunikasi dan corak sosialisasi yang lebih baik dengan langkah yang lebih selamat. Melalui kajian literatur sistematik untuk mengenal pasti saluran komunikasi yang paling kerap digunakan dalam perniagaan pembinaan. Kurang penyelidikan empirikal dan prosedur pengurusan komunikasi projek kurang mendapat perhatian. Halangan dipaparkan di dalam slide selepas ini. Pengurusan komunikasi projek semasa pandemik dan langkah-langkah penambahbaikan yang berpotensi adalah kunci untuk menyokong tindakan ke arah memastikan kejayaan projek. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlinda binti Mak Yaakob, nombor metrik 269337 akan membentangkan tajuk 4 yang bertajuk Langkah-langkah penambahbaikan pengurusan komunikasi projek pembinaan. Seperti yang diketahui umum, komunikasi yang tidak berkesan akan memberi kesan yang buruk kepada kualiti projek, kos jadual dan keselamatan pekerja di dalam industri pembinaan. Contohnya adalah seperti komunikasi yang lemah boleh menyebabkan kelewatan besar dalam jadual pembinaan. Selain itu, salah komunikasi akan mengakibatkan kerja-kerja perlu dibuat semula atau diperbetulkan akibat maklumat yang tidak tepat. Sekiranya penyeliaan projek tidak mencukupi, kemungkinan berlakunya gangguan komunikasi yang menyebabkan jadual projek tertunda dan kos bagi mana-mana projek tertentu mungkin meningkat dengan ketara. Merujuk kepada Corey yang menjelaskan bahawa untuk mengatasi halangan komunikasi ini, ia memerlukan pemerhatian dan pertimbangan berterusan terhadap potensi halangan yang mungkin timbul semasa sesi komunikasi.
Ianya bergantung pada masalah halangan yang akan diatasi kerana ia memerlukan teknik yang berbeza untuk mengatasi halangan. Okey, sebagai contoh, industri mungkin memilih latihan bahasa asas untuk mengatasi halangan bahasa antara pekerja tapak dan pasukan pengurusan. Modul latihan juga dapat meningkatkan kemahiran pengetahuan teknikal di kalangan pekerja tapak kerana kebanyakannya mereka tidak terlatih untuk bekerja di tapak pembinaan. Selain itu, latihan juga boleh diperkenalkan kepada pasukan pengurusan tentang bahasa asing asas yang mencukupi untuk perbualan yang mudah. Kajian oleh Salami mendapati bahawa pelaksanaan buih kerja di tapak pembinaan untuk mengurangkan hubungan sosial dan fizikal yang tidak perlu antara buruh boleh membantu dalam membendung penyebaran COVID-19. Okey, justru adalah penting bahawa setiap langkah untuk mengekalkan industri perlu digunakan dan disesuaikan untuk menangani dan mengatasi cabaran tapak yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Muhammad Jamil, nombor metrik 269156. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan rapat sesama individu. Pengurusan komunikasi dalam sesebuah organisasi memainkan peranan begitu penting dalam menyekat jangkitan di kalangan pekerja. Manakala usaha terhad dilakukan untuk menyiasat halangan bagi melaksanakan pengurusan komunikasi yang berkesan di dalam satu kumpulan. Seterusnya, perlu membuat kajian terperinci terlebih dahulu untuk membuka jalan ke arah melaksanakan pendekatan baharu yang akan menghasilkan keputusan segera dan mewujudkan persekitaran yang lebih selamat. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang mudah difahami, iaitu bahasa Malaysia harus dititik beratkan dalam menyampaikan sesuatu maklumat.